Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kepada semua. Saya BDM Rosli merupakan pemilik kepada channel ini. Selamat kembali. Saya minta maaf sebab video dah lama tak upload. Ada pun macam, yelah, dia sebenarnya dah ada je record dan ada je yang edit tapi tak render. Kalau ada pun yang render, kita tak upload. Saya tak tahu kenapa. Saya harap perangai itu akan berubah. Kita akan praktis dari semasa ke semasa. Hari ini, perkara utama yang kita nak kongsikan ialah konten bertema, iaitu untuk bulan Februari. Konten bertema? Konten bertema ialah satu siri ataupun aktiviti yang dibawa oleh BookTube My, yang mana tak kisahlah you ialah ahli persatuan, ahli komuniti atau sesiapa sahaja pun nak berkongsi tentang tema untuk bulan itu, maka boleh melalui YouTube menggunakan hashtag yang kita provide. Jadi untuk Februari 2023, temanya adalah berharga kerana dirimu begitu berharga. Tak nak kerana diriku begitu berharga. Tapi sebelum kita start dengan konten bertema, kita nak share lah. On last November ialah my birthday. Okay, jadi ada dua hadiah birthday yang kita nak kongsikan hari ini sebab sebenarnya tuan pemberi tu macam kata, buatlah video unboxing. Sebenarnya kita ada buat video unboxing sambil bebel dengan dia punya hadiah ni, tapi kita tak upload. Okey, jadi yang pertama ialah mikrofon ni. Sama je kan rupa dia dengan mikrofon yang sebelum ni, tapi ni lain. Ni first time kita guna dan kita akan upload. Kalau guna sebenarnya dah banyak kali je, 3-4 kali tu dah guna. Okay. Jadi mikrofon ini diberikan oleh Syed Imran. Syed Imran ni is like my brother daripada fakulti yang sama. Yelah, sebab kawan-kawan mestilah tak kenal siapa Syed Imran ni kan. Syed Imran ni kami berada dalam persatuan yang sama dan dia ialah Exco Media, saya ialah Timbalan Presiden. Saya bukanlah PIC untuk media, tapi saya selalu rapat dengan media sebab saya ni cerewet sikit bahagian media. Okey, jadi kalau saya nak post apa-apa pun, saya akan melalui Exco. Kalau mereka kadang-kadang nak minta idea pun, saya akan join sekali lah, join the team sekali. Kenapa kita kena cerita dulu pasal siapakah orangnya, supaya orang tak cakap benda yang buruk lah. Kita tak nak ada gosip. Saya tak suka. Cumanya perkara yang dari awal sampai sekarang buat saya tengah-ngah waktu menerima hadiah ni kan. Kita bukan tak nak terima, tapi kita terkejut. Sampai aku tanya dia, kamu memang saja nak bagi aku mikrofon sebab nak buat banyak video ke? Lepas tu dia kata, lepas tu aku macam, okay. Tapi masih dalam episod terkejut sebab ni kita baru ambil tadi kan. Inilah bag mikrofon tau. Mikrofon ni sebiji sama macam ni. Ini Bumpis bagi, ni Syed Imran bagi. Eloklah, terima kasih. Tapi jangan risau, kita tetap akan sayang Syed Imran punya bagi ni. Sebab mestilah suka kan. Cuma kita rasa macam terhibur sikit lah. Sebab kalau ada video yang saya hasilkan yang melalui dia, saya akan guna mikrofon tu. Tapi yelah, tak perasan lah kot kan. Tu macam kita terhibur sikit lah. Lagi satu hadiah ialah headphone. Tada! Headphone ni saya ada lampu. Ni hadiah daripada diri sendiri sebab time tu geram. Earphone saya asyik tak clear. Jadi kita beli je lah yang baru. Okay, sekali lagi terima kasih kepada Bumpis untuk mikrofon ni. Terima kasih kepada Syed Imran untuk mikrofon ni. Dan terima kasih kepada diri sendiri untuk headphone ni. Semua phone. Jadi sekarang kita kembali kepada episod konten bertema. Bila kita bersembang tentang berharga, skop berharga ni boleh jadi sangat luas. Dia boleh jadi tentang harga diri, dia boleh jadi tentang harga sebuah education, dia boleh jadi harga sebuah kesihatan, sangat luas. Tapi hari ini kita nak buka tentang di dalam sebuah meeting, fokusnya adalah berkenaan masa. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, saya masih seorang student. Kenapa saya declare saya seorang student, sebab ramai juga sebenarnya yang macam bila duk sembang-sembang kan, dia macam, oh you student lagi, awak student lagi, macam tu kan. Jadi kita kenalkanlah diri. Saya Baiduri, saya seorang final year student di USIM Nilai. Jadi saya nak kaitkan saya punya perbincangan hari ini, bukan perbincangan lah, sharing saya hari ini kepada persatuan pelajar khususnya. Okay. Tapi buat masa sekarang, saya memang tak ada join dengan mana-mana badan persatuan sebab saya dah final year. Bila final year, you fokus dengan inter, you fokus dengan final kan. Jadi maksudnya tahun sebelum ini yang saya ada berpersatuan. Tapi saya punya style bila berpersatuan, saya hanya akan pegang 1 atau 2 sahaja kelab.
Kalau satu tu saya dah pegang posisi, lagi satu tu saya tak akan pegang posisi. Sebab bila saya berpersatuan, saya nak make sure bahawa saya fokus dengan persatuan itu. Saya ada hala tuju. Saya nak saya beri added value kepada persatuan itu, dan persatuan itu boleh memberi saya added value untuk jangka masa yang panjang atau pendek. Okay. Last saya berpersatuan, saya ada posisi iaitu Timbalan Presiden 1 untuk Sekretariat Fakulti saya. Bila kita ada posisi dalam sesebuah persatuan, confirm kita akan ada banyak meeting. Tak kisahlah 1 ke 2 atau 3 dalam sebulan, atau kadang-kadang tu seminggu pun ada 3. Pernah selalu macam tu. Okay. Tapi nak katanya, bila kita ada posisi, bermaksud kita akan sibuk. Kita akan attend banyak meeting. Jadi tujuan saya berkongsi cerita hari ini bukan sebab saya nak mengamuk ataupun mengkritik sangat. Tapi saya cuma nak memberi point of view saya sebagai seorang members of the meeting dan juga penganjur meeting tu. Sebab biasalah kadang-kadang kita geram juga, kan? Okay. Jadi bukan apa, tujuan saya share ni supaya kalau kalian pun ada jawatan ke apa-apa kan, dengarlah nasihat ini. Apabila kita berpersatuan, kita memang akan sibuk. Lagi bila kita ada posisi, kita akan sibuk, yang mana kita akan ada banyak meeting. Jadi bila saya banyak meeting, saya semakin banyak belajar tentang value, nilai saya dalam meeting itu. Bukanlah nak kata saya ni perlu dibayar, tidak. Okay. Contoh keadaan yang paling mudah pernah beberapa kali yang mana meeting clash pada waktu yang sama. Contoh, kita dah set lama. Dah set 2 minggu awal untuk meeting A. Meeting A itu dah set pada jam 8.30 sehingga 9.30. Tapi tiba-tiba pada 5 petang hari kejadian, dapat short notice daripada badan lain yang mana kita ada meeting yang wajib untuk kita attend pada jam 8 malam. Macam itulah. Ni nak tunjuk bahawa situasi clash tu macam mana. Apa yang saya belajar daripada sini, kalau you sebagai seorang penganjur, you kena be transparent dengan members of the meeting. Kalau meeting tu memang nak start pada jam 8, tulis 8 itu kita mula. Paling lambat mula ialah kadang-kadang kita nak tunggu orang lain masuk kan. Okey, tulis 8.7 minit atau 8.10 minit paling lambat untuk kita start. Sebagai penganjur juga, sebaiknya sediakanlah juga nota ataupun catatan perbincangan hasil daripada mesyuarat itu supaya orang yang tak dapat join pun maklum apa yang dibincangkan dalam meeting. Kepada ahli yang layak sajalah, tu pastinya. Tapi nak katanya ialah dari segi masa, sebab saya pernah beberapa kali attend meeting yang dia tulis start pukul 8 tapi mulanya 8.30. Dia tulis pukul 8. Lepas tu dia kata dalam 10 minit macam tu ada sesi perkongsian. Tapi sudahnya sesi perkongsian tu saja 25 minit. Jadi kita macam I particular tau. Jadi saya memang akan tulis step pukul berapa, tazkirahnya ataupun perkongsiannya berapa minit. Saya akan tulis benda tu sebab saya sayang dengan masa saya. Saya ada value. Sebab saya ada lagi satu meeting. Lainlah kalau saya tak ada meeting. Tapi kalau saya tak ada meeting pun mungkin saya ada urusan lain. Dengan family nak bagi rabbit makan, itu urusan sebab kalau rabbit selalunya kita letak kat luar. Luar maksudnya waktu malam. Jadi kalau kita lambat keluar waktu malam, dia akan jadi bahaya. Dah masuk isu keselamatan. Jadi kita tak boleh main-main dengan masa orang. Kita kena value masa yang orang itu committed untuk beri kepada kita sebagai penganjur. Kita tak boleh take advantage, memandangkan dia ialah seorang student je. Jadi kita macam, oh tak apalah dia student je, kita start lambat sikit tak apalah, you all yang belum masuk ni boleh je nak makan dulu, nak mandi sekejap pun boleh, tak ada masalah. Habis tu yang kita orang ni ni geram ni, sebab bukan sekali dua saya mengalami benda ni. Saya macam geram. Jadi bila ada meeting yang memang on time, dia kata 8 tu start, paling lambat 8-7 minit betul-betul start, itu memang saya thank you lah. Dari awal sampai sekarang saya thank you. Jadi antara yang bagus dari segi masa lah Adenin Zunaidi. Saya memang banyak kali lah puji dia. Baguslah kau ni, kau jaga masa aku, kau value masa aku, kau value masa kau value masa members of the meeting, kau hormat setiap orang dengan kaedah yang begitu. Ada juga meeting yang secara besar-besaran start 40 minit lambat. Jadi dah settle pack kita, saya terus bangun. Jadi ada masa yang bila kita dah terpaksa untuk pergi, saya akan pergi. Ni meeting fizikal pun saya pernah buat juga. Sebab saya macam, kenapa you macam main-main ni? Macam tu, you tak serius ke sebenarnya? Kata ada isu nak dibincangkan, tapi isu masa pun you tak pandai. Jadi macam, kenapa
ahli dalaman sahaja yang tahu bahawa meeting tu nak start lambat. So kita geram lah. Ini bukan nak marah tapi dah termarah. Tapi ini bukanlah nak merujuk ataupun nak mengkritik satu pihak, tapi ni general. Supaya kita sebagai penganjur ataupun bakal penganjur, kita tak ulang kesilapan ini. Kita kena hargai masa yang orang sudi untuk korbankan untuk dengar dan join perbincangan yang kita nak buat tu. Okay, itu dari sudut sebagai seorang penganjur. Sebagai seorang members of the meeting ni, contoh macam Baiduri tadi kan, dia kena ada standard, dia kena ada pendirian, dia kena bertegas. Tapi tak adalah semestinya dia terus ada pendirian sampai dia tutup untuk segala perbincangan ataupun pertimbangan, tidak. Contoh macam tadi, bila dah ada 2 meeting, dia tak boleh lebihkan 1 meeting je sebab dia dah janji untuk lagi 1 meeting awal lagi. Janji harus ditepati. Memang betul tak semua janji harus ditepati, tapi kita kena jadi adil. Dan kita kena lihat di mana keperluan kita. Kita kena pandai untuk pertimbangkan yang mana yang lebih utama untuk kita join. Kalaulah satu tu kita boleh agent. Kalau satu tu kita boleh ganti orang, ganti. Kalau satu lagi tu kita macam cukup dengan hanya memberi nota, maka cukup. Macam itulah kan. Lihat kepada kesesuaian masa dan situasi. Tapi apabila memerlukan ketegasan, maka gunakanlah ketegasan itu. Kita bukan nak mengamuk. Ingat meeting jangan sampai angkat kerusi. Macam kes tadi, saya student yang ada belajar subjek meeting. Subjek tu nama dia meeting, practice of meeting. Jadi ada kes tadi yang ahli membernya tu angkat kerusi mengamuk kan. Saya bukan orang yang akan mengamuk angkat kerusi. Tapi itulah kadang-kadang ringan juga nak mengamuk. Sebab kadang-kadang geram, saya tak kisahlah ni siapa pun yang anjurkan. Sama ada you orang muda, you student, ataupun you dah habis study, ataupun you dah bekerja. Jangan nak take advantage daripada apa kemudahan yang kita ada, sebab kita tak tahu sampai bila kelebihan itu akan ada. Kita tak boleh ambil remeh dengan pengorbanan orang. Memang kita tak akan nampak pun semua pengorbanan yang orang bagi kat kita, tapi kita kena belajarlah untuk menghargai dan mendengar apa nasihat orang. Kadang-kadang kita sebut je, kami membuka ruang untuk sebarang perbincangan, kami membuka untuk sebarang komen. Tapi walk the talk lah. Okay? Jadi kita nak konklusikan terus, takut nanti merapu dan ulang poin sama. Jadi sebagai seorang penganjur, you kena be transparent dengan orang lain. Tak boleh you seorang je yang tahu apa yang you punya ketetapan masa. Hormat masa orang. You kena adakan value untuk meeting tu, supaya orang bila join meeting tu, orang macam okay, diorang ni memang bagus dari segi masa. Kita tak boleh main-main. Sebab diorang ni punctual, dan isu yang dibuka itu ialah isu yang memang perlu untuk dibincangkan dengan masa yang sangat padat itu. Pada aku, saya ingatkan macam video biasa maksudnya. Okay, macam tu lah. Dan sebagai members of the meeting, kita tak boleh, dalam meeting pun kita tolonglah jangan terlalu diam, jangan pasif sangat. Ada masa berilah komen, ada masa berilah cadangan, ada masa berilah idea juga, sebab one of the manpower yang boleh menyumbangkan idea. Selagi mana ada ruang, you kongsikan apa yang you nak kata. Sebab kadang-kadang kita rasa idea tu macam klise ataupun kosong, tapi boleh jadi idea itu berharga. You berharga, cewa. Nak tarik balik lah kan untuk tema ni. You berharga. Kalau you tak berharga, kenapa you ada kat situ? Tunjukkan diri yang you tu berharga. Tapi janganlah sampai belagak, I kena bercakap sebab I nak tunjuk bahawa I ada value. Taklah macam tu. Tapi kita kena belajar untuk be confident dengan idea kita. Dan kalau ada isu pun berani untuk kita suarakan. Kalau tadi kita asyik mengamuk kat penganjur kan, ni sebagai members of the meeting, dah ada ketetapan masa tu, datanglah seperti masa yang ditetapkan. Jangan lambat-lambat tanpa sebab yang munasabah. Bila kita pemudahkan urusan orang, insyaAllah Allah pun akan memudahkan urusan kita melalui orang lain. Janganlah main-main, tak payahlah attend meeting ni, tak payahlah. Kalau dah memang you dikira sebagai ahli, you join lah dulu. Okay? Geram ni geram. Lama aku pindam. Ini bukan setakat meeting persatuan lah, tapi kita rujuk kepada persatuan sebab saya rasa itu yang paling mudah untuk dilihat. Tapi ini tak semestinya kepada persatuan. Dia boleh jadi tentang meeting. Sebab meeting ni, dia bukan kepada, sebab bila kita bercakap tentang definisi meeting, dia tidak hanya kepada meeting yang formal seperti tadi, yang membincangkan tentang isu-isu semasa, yang membincangkan tentang isu ekonomi, isu pembelanjaan. Tidak. Meeting ialah apabila datangnya 2 atau lebih orang
dan membincangkan sesuatu hal dan dia ada motif untuk pembincangan itu. Macam tu. Itu ialah meeting. Jadi meeting boleh berlaku kat tepi jalan, itu pun meeting sebenarnya. Perjumpaan. Meeting sebenarnya ialah perjumpaan. You jumpa orang, tu meeting. Jadi kalau ada orang macam ajak jumpa tu dengar tu Syed Imran, mana nasi lemak aku. Macam tu je lah kot. Kita sama-sama belajar lah. Sebab kadang-kadang memang kita tak akan perasan pun salah kita. Sama je lah macam Badri ni. Bila dia buat salah, dia tak perasan. Tapi bila dia sebagai ahli, baru dia akan nampak, oh macam ni tak okey. Baru dia akan lebih clear. Dia akan macam, oh ini ada satu isu sebenarnya. Macam tu. Okay. Itu. Jadi semua jangan lupa untuk lebih menghargai diri. Belajar untuk meletakkan value dalam diri kita. Termasuklah dalam perjumpaan. Okay. Jangan rasa segan silu untuk bersuara. Dan jangan segan silu untuk menegakkan hak kita dan pendirian kita. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Kerana dirimu begitu berharga. Kita jumpa dalam video yang seterusnya dan doakan saya rajin untuk edit video dan render video. Supaya tak ada dah video yang saya record, lepas tu saya delete. Saya record, lepas tu saya delete. Okay, thank you. Bye-bye.